Sejarah kewujudan sesebuah kampung, misalnya Kampung Durian Pahit terletak di Ketereh, Kota Baru, Kelantan, Kampung Pauh Butut, Bacok, Kelantan, Kampung Tasik Berangan, Pasir Mas, Kelantan, Kampung Bukit Sebidang, Pasir Putih, Kelantan dan Kampung Tembangan Lama, Macang, Kelantan adalah berdasarkan kepada peristiwa asal yang berlaku di tempat tersebut. Kisah yang benar-benar terjadi ini dianggap sebagai misteri dan paling unik kerana kampung berkenaan dinamakan sempena dengan kejadian misteri di situ. Begitulah juga dengan Kampung Telaga Emas yang terletak di daerah Rantau Panjang, Kelantan, merupakan sebuah kampung yang bersempadan dengan negara jiran iaitu Thailand. Waktu itu penduduk kampung berkenaan diduduki oleh ramai masyarakat Siam. Mereka berhijrah ke kampung berkenaan dengan membawa balak dan gajah sebagai kenderaan pengangkutan. Masyarakat Melayu waktu itu sekitar 30% sahaja berbanding keturunan Siam mencecah 70%. Kisah munculnya emas sebesar tempayan naga mengandungi dua cerita di mana cerita pertama berlaku sebelum tahun 1960 lagi. Ketika itu belum lagi wujud Kampung Telaga Emas sebagaimana sekarang. Kampung berkenaan yang pada ketika itu dinamakan Kubang Bakung kerana terdapat banyaknya kubang yang merupakan lubuk ikan darat. Pada masa itu, remaja dan masyarakat di Kubang Bakung menjadikan lubuk ikan itu sebagai mata pencarian masing-masing. Bagi mendapatkan gambaran secara ringkas berhubung kisah berkenaan, CRTV berkesempatan menemui warga emas yang juga penduduk asal kampung berkenaan, Muhammad bin Taib atau lebih kenali Ayah Mat. Menurut Ayah Mat, beliau mendapat tahu cerita kewujudan emas termasuk nama kampung berkenaan dari arwah ibunya yang ketika itu telah berusia 100 tahun. Kemunculan emas itu pula adalah berdasarkan kepada mimpi yang dialami oleh seorang wanita berketurunan Siam. Wanita Siam itu memberitahu ibunya supaya mencari emas itu dengan menggali tempat kemunculannya sebagaimana dalam mimpinya berdekatan dengan lubuk ikan itu. Rupa-rupanya tempayan naga yang mengandungi emas itu pernah muncul berdekatan dengan remaja sedang menangguh ikan di situ. Remaja-remaja tersebut pada mulanya pernah melihat tempayan besar itu dan pernah memegangnya kerana terlalu ganjil. Walau bagaimanapun, disebabkan belum mengetahui maksud di sebalik kemunculan tempayan naga emas itu, mereka tidak mempedulikannya kerana terlalu asyik dengan aktiviti menangguh ikan yang semakin banyak di lubuk tersebut. Betullah kata orang-orang tua, individu yang tidak tahu apa-apa bukan saja tidak mempercayai, sebaliknya tidak mempedulikannya, padahal sesuatu itu dengan jelas telah ditunjukkan kepadanya, terpampang di depan mata adalah harta bernilai sebagai sumber kekayaan seumur hidup. Justru berikutan itu, tempayan emas itu muncul pula mulai mimpi wanita Siam berkenaan. Akhirnya, apabila wanita Siam itu yakin mimpi itu bukan mainan tidur, lalu diceritakannya kepada beberapa penduduk di kampung itu termasuk ibu Ayah Mat sendiri. Akhirnya, atas dasar sepakat dan gotong royong, penduduk satu kawasan tanah tempat kemunculan tempayan naga berisi emas sebagaimana telah muncul dalam mimpi wanita Siam tersebut terus digali dengan kedalaman kira-kira 13 meter dengan tekad untuk mendapatkan emas itu. Kerja-kerja menggali dilakukan selama 7 hari 7 malam di tempat itu dengan menggunakan rotan kerana di kawasan itu tidak ada sumber tumbuh-tumbuhan untuk digunakan sebagai tali selain rotan dalam usaha mengangkat sumber bumi yang paling bernilai itu. Dalam tempoh itulah mereka mengadakan permainan rakyat seperti menora dan main putri. Dalam keriuhan permainan rakyat itu, dengan tidak disangka-sangka, muncullah ular sawah sebesar batang pinang menjelmakan dirinya dengan menghalang jalan berdekatan dengan pesta itu. Apabila dilihat oleh beberapa penduduk kampung itu, ada reptilia sebesar itu yang tidak pernah dilihat mereka sebelum ini, maka habislah bertemparan lari. Tambah Ayah Mat lagi, aktiviti menggali itu tidak dapat diteruskan disebabkan peristiwa jelmaan ular sawah itu. Jadi,
Beberapa penduduk yang sempat menyaksikan jelmaan orang sawit itu percaya sebenarnya berpunca daripada jin yang mengawal tempayan naga berisi emas tersebut. Ayah Ahmad dapat tahu terdapat 3 ketul emas itu masih ada berdekatan batu hampar dalam telaga yang telah digali itu. Ujar Ayah Ahmad apabila ditanya ke mana emas itu pergi setelah kerja-kerja menggalinya terpaksa dihentikan ikuran kejadian jelmaan ular sawa pada malam kejadian pada tahun 1970 itu. 3 ketul emas itu pula berjaya diperolehi oleh seorang bekas anggota polis dari tempat dikenali Tuk Ayah yang juga pengamal rawatan tradisional dan kini menetap berhampiran Balai Bomba Rantau Panjang, sambung Ayah Ahmad lagi. Tambah Ayah Ahmad lagi, setelah 3 ketul emas itu dapat dinaikkan oleh Tuk Ayah itu, beliau membungkusnya dalam sehelai kain kuning kerana jin sebagai penjaga emas itu memintanya supaya tidak menyentuh dan membukanya selama 41 hari. Jika ikrar dan janjian itu tidak dipatuhi, emas itu akan bertukar menjadi batu semula. Jadi, Tuk Ayah memang membungkusnya dalam sehelai kain kuning. Malangnya, anak-anaknya yang tidak mengerti apa-apa telah meleraikan ikatan kain kuning itu. Dengan tiba-tiba emas itu bertukar menjadi batu, katanya. Kisah kemunculan emas dalam sebuah tempayan naga di kampung Telaga Emas tidak selesai setakat itu saja. Ini kerana kisah berkenaan berlaku lagi untuk kali kedua. Menerima panggilan telefon di atas kesanggupan Idrisah Zakaria atau dikenali juga Abang Yeh yang sanggup berkongsi cerita tentang kemunculan emas tersebut buat kali seterusnya, wartawan CTV kemudiannya berkunjung ke kediamannya baru-baru ini. Menurut Abang Yeh, beliau mengetahui cerita kemunculan emas sehingga lengkaplah kampung berkenaan diwartakan sempena dengan telaga emas itu daripada seorang yang hanya ingin dikenali sebagai Tuk Haji Mek Embong. Semasa hayatnya, Tuk Haji Mek Embong dikatakan seorang penduduk kampung yang bodoh-bodoh alang. Tuk Haji Mek Embong yang sering menceritakannya kepada saya juga mempunyai ramai keluarga dan kenalan di kampung itu. Ujarnya yang juga seorang pakar rawatan sakit cinta. Sebagaimana yang diceritakan oleh Tuk Haji Mek Embong kepada Abang Yeh bahawa tempai emas itu muncul dari serumpun buluh di kampung tersebut. Kemunculan tempai naga yang berisi emas itu seolah-olah ingin ditunjukkan kepada Tuk Haji Mek Embong. Walau bagaimanapun, berikutan dia terlalu mamai dan tidak mengetahui maksud kemunculan tempayan emas itu pada pukul 3 petang itu. Beliau pun menghebahkannya kepada seluruh penduduk kampung. Jadi, apabila diketahui oleh penduduk kampung dan masing-masing keluar untuk menyaksikan kejadian luar biasa itu, tempai emas itu terus bergolek dengan lajunya menuju ke arah serumpun lalang kerana turut dikejar oleh beberapa penduduk kampung yang ingin menangkapnya. Semasa orang-orang kampung mengejar tempayan emas itu, salah seorang dari mereka sempat memegangnya, tetapi tempayan emas berjaya lolos dari kepungan, ujarnya. Orang ramai masih belum berputus asa kerana jika berhasil mendapatkan tempayan yang dipenuhi emas itu, bertuahlah orang itu dan mereka akan menjadi seorang yang kaya dalam sekelip mata. Justru akibat terkepung dan tidak dapat melarikan diri lagi dari orang ramai yang mengejarnya kerana kawasan tersebut di waktu itu masih dipenuhi hutan belukar dan semak samun. Tempayan emas itu terus mengorek tanah di tempat telaga asal semasa peristiwa dahulu. Melihatkan kejadian itu, orang ramai yang mengejarnya turut mengorek bersebelahan dengan kawasan tempayan itu untuk tujuan membuat sekatan supaya tempayan emas itu tidak lagi dapat melarikan diri dari mereka. Abang Yeh menambah, semasa tempayan emas yang dikatakan oleh sesetengah penduduk kampung itu dibawa dan dijelmakan oleh jin sebagai penjaganya terus mengorek tanah seluas tempayan naga itu kerana lari dari kepungan orang ramai untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. Maka orang-orang kampung itu turut mengukurinya dari arah tanah itu dikorek, malah berjaya menyentuhnya dan kumpulan orang ramai yang lain turut menggali dari arah telaga yang kedua secara bergotong royong dalam usaha untuk mendapatkan tempayan emas itu walau dengan apa cara sekalipun. Sehingga kedalaman mencecah 13 meter, tempayan emas itu tersekat dengan seketul batu hampar yang ada dalam tanah itu. Begitu juga dengan orang ramai yang menggali telaga kedua juga tersangkut dengan batu yang sama. Maka secara tiba-tiba tempayan emas itu gaib di situ. Dengan itu, usaha untuk memperolehi emas yang memenuhi
tempayan naga itu tidak berhasil. Walaupun gagal untuk mendapatkannya, sekurang-kurangnya pengalaman dapat melihat dan menyentuh tempayan naga yang berisi emas boleh dijadikan kenangan seumur hidup. Kini telaga tersebut telah tertimbus dan kedalamannya tidak lagi sedalam sewaktu ketika dulu. Kawasan itu kini tidak lagi diseliputi hutan belukar dan semak samun kerana telah dibersihkan untuk dijadikan kawasan penempatan. Di samping pengalaman arwah yang ditunjukkan dengan tempayan emas itu juga telah kembali ke rahmatullah dalam bulan Ramadan dan 2 tahun lalu dalam usia 120 tahun, meninggalkan segala kenangan manis yang hakikatnya tidak mungkin diketahui oleh golongan muda-mudi hari ini sampai bila-bila.